Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat tengah hari. Okey, saya tak nak ambil masa lama. Mungkin kita ada dalam setengah jam atau 45 minit kalau paling lama. So, berkaitan dengan kita punya kelas dan juga sedikit sebanyak kita akan ada teori untuk berkaitan ini. And untuk kita punya persediaan untuk final exam juga, tapi yang lebih utama adalah menguasai setiap bahagian kreativiti, inovasi, design dan teknologi dalam kita punya tugasan. Dan dengan tugasan tu bila kita faham, bila kita boleh aplikasi, kita boleh jawab masa soalan final. Jadi dekat final exam tu bukanlah jawapan itu saja jawapan yang ada. Kerana markah, bukan markah the way untuk you menjawab final exam tu adalah dari segi konteks pemahaman, aplikasi dan pemahaman. Okey, kita dah dicadangkan, terima kasih kan, ada grup yang kita dah selesai tu pembentangan pada hari apa? Hari Isnin Hari Isnin ke hari Selasa. And kemudian hari ini hari Khamis kita nak bincang sedikit what's next. Bila you all dah bagi cadangan, saya rasa semua dah selesai, ada kumpulan yang WhatsApp personal dengan saya, itu pun dah selesai. Jadi memberi cadangan 10 cadangan hingga ke 20 cadangan itu stage pertama dah selesai. Okey, untuk perancangan kita next week. Perancangan untuk next week, sebab kita tak boleh tangguh-tangguh, kita memang kena move je. Setiap kumpulan kena menyediakan pembentangan untuk aspek yang berikutnya. Yang pertama adalah yang berkaitan seperti mana dalam rubrik kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan SWOT analysis. Okey. Nanti saya akan prepare satu slide detail sikit. Jadi sebenarnya saya tak nak prepare slide sebab saya nak bagi menggunakan nama pun creativity kan. Jadi gunalah creativity, tidak ada rigid, kena ikut style saya, tak ada. Jadi tengoklah di luar sana, kalau ada gunakan SWOT ataupun guna yang lain. Ini yang penting saya nak cerita ni. Bila saya sebut SWOT, semua orang akan gunakan SWOT. Tapi mungkin era SWOT ni. SWOT ni tahun 1998 saya dah belajar dah SWOT ni. Jadi sekarang ni tahun 2022 mungkin ada elemen baru dalam SWOT. SWOT tu maksudnya kita nak identify kita punya produk ni. Kita punya produk dan perkhidmatan ni dari segi aspek dalaman dan aspek luaran. Aspek dalaman adalah berkaitan dengan S dengan W. Dia ada SWOT tu, S, W, O, T tu ada maksud. S tu strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan. Jadi aspek kekuatan dan kelemahan tu aspek dalaman. Aspek kita lah, dari segi kita, diri kita sendiri, dari segi financial kita sendiri, melibatkan faktor kita. Faktor mikro, bukan faktor luaran. Okey, dari segi aspek luaran adalah dua lagi, iaitu opportunity dengan threat, iaitu peluang dan ancaman luar. Ni ancaman luar ni, bukan dari segi alamat. Jadi you all kena secara ringkas, produk yang you hasilkan ni, apa dia punya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Okey, yang tu clear tak? Saya tak adalah sediakan slide SWOT tu. Saya rasa semua orang dah pernah tahu SWOT tu, cuma saya nak sentuh, tidak menghalang siapa-siapa yang nak explore, nak come up benda lain seakan-akan sifat dia seperti SWOT. Boleh gunakan. Maksudnya saya tidak menghalang you gunakan benda lain yang seakan-akan dengan SWOT. Okey, disebabkan subjek kita ni adalah subjek creativity punya elemen, so kita tak boleh bergantung kepada cadangan macam semalam, cadangan tajuk. So hari ni kita bincang tadi, yang pertama adalah berkaitan SWOT analysis. Kita tidak boleh bergantung dengan SWOT analysis sahaja. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Nak buat kelok ke, terpulanglah. Sejauh mana you nak tunjukkan kat saya, boleh jelaskan saya bahawa produk yang you nak buat itu, produk yang nak buat itu ada permintaan. Dan kita penawaran dia. Kalau kita nak buat macam mana, ada masalah tak? Dari segi bahan mentah. Contohnya, saya tanya produk ni nak jual berapa? Okey, saya nak buat jual RM10. Berapa lama nak siapkan produk ni? Dia kata seminggu. Seminggu maksudnya 7 hari. 7 hari bersamaan RM10. Kan? Orang kerja sehari RM10 pun tak cukup.
You kena kerja 7 hari nak dapat RM10. Dah lah RM10 tu kena kongsi 4 orang. Sebab kita staff ada 4 orang. Jadi fikirkan sejauh mana produk yang kita hasilkan tu bermaksud permintaan dan penawaran tu seimbang. Dan bila buat something ni siapa yang akan beli? Ramai ke sikit? Seorang, dua. Maksudnya permintaan cuma 2 orang je. Jadi bagaimana kita nak menghasilkan sesuatu produk walaupun saya tak kata permintaan yang sedikit tu tidak bagus. Tengoklah kan kalau produk you jual 1 juta, tak ada masalah lah 2 orang pun. 2 pun dapat 2 juta. Tapi bagaimana kat sini nak meyakinkan saya contohnya, bagaimana produk you hasilkan tu ada permintaan dan penawaran. Okey, saya buka soalan. Ada soalan tak nak tanya 2 perkara ni? Yang pertama berkaitan SWOT analisis, yang kedua berkaitan permintaan dan penawaran. Ada soalan? Doktor, saya nak tanya. Untuk demand dengan supply tu. Okey. Betul lah. Kita kan nak buat produk. And Okay. kita mesti tak jelas untuk permintaan dengan penawaran. Boleh ke kalau macam kita buat Google Form untuk Boleh. tanya? Boleh. Boleh. Okay. Terima kasih, Doktor. Okey, tapi sebelum kat Google Form tu, kita explore dululah. Explore lah, mungkin kita tengok dekat Facebook kan. Kita boleh tengok dekat Shopee, kita boleh tengok kat Lazada. Kita boleh buat searching, betul tak? Kan? Kita boleh searching kat Facebook dah ada ke, search dekat Lazada, kat Shopee ke. Plus kita tanya target segmentation. Maksudnya you plan nak jual ni kepada orang perempuan. So you buat Google Form, buat survey, tanya. Boleh. Jadi itu effort. Sangat boleh. Maksud saya untuk minggu depan tak adalah dah siap survey tu, tapi dah boleh bayangkan okey kami akan buat survey macam tu. Jadi minggu depan tu apa saja penerangan tu lebih bentuk mana yang adalah mungkin SWOT analisis dah buat kan. Macam survey tu sebut dulu pun tak apa. Mungkin kita sedikit perlukan masa untuk buat survey tu. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey. Clear SWOT jelas, permintaan dan penawaran. Okey, permintaan dan penawaran sama juga. Jika kalau macam you jumpa ada orang belajar kelok, belajar ekonomi kan, ada kelok, nak pakai kelok pun boleh. Nak tunjukkan, jadi bebas. Tapi cuma dalam slide tu boleh meyakinkan saya, you boleh buktikan ada keseimbangan ataupun kita boleh menyediakan produk ni. Ada permintaan dan juga penawaran dia. Jadi yang tu saya nak you prepare satu slide supaya kita boleh cerita pasal supply and demand. Okay, aspek yang ketiga, ini teknikal sikit, iaitu fishbone diagram ataupun tulang ikan. Tulang ikan ni pun ada macam-macam version. Nak pakai tulang ikan macam mana pun tak ada masalah. Macam ni kan, tak nampak pun kepala ikan, cuma nampak arrow je. Nak pakai, yang saya tunjuk ni sebagai contoh je. Bukanlah kata yang terbaik, tidak. Contoh saja bahawa kita nak gunakan fishbone diagram. You type je kat Google, you type je dekat Google Image, kalau fishbone diagram ni macam lagi. Nama lain dia Ishikawa. Ishikawa. Jadi banyak kat sini, ambil lah mana-mana contoh. Boleh ambil, boleh ubah sesuai. Yang kat sini saya nak tahu kat sini. Okay, katakanlah orang perempuan, ada grup perempuan kan, nak buat perkataan perabot. Macam mana mesin? Mana nak cari mesin? Kan? Tahu ke metod, kaedah macam mana nak buat? Okay. Tahu ke nak pilih kayu yang sesuai, material? Siapa yang nak buat manpower? Boleh ke you all nak gaji? Measurement, macam mana nak mengukur? Mengukur tu masuk dengan design lah. Measure dengan design. Kemudian mother nature. Okey, sebenarnya bila sebut ni asas dia 4M. Mula-mula secara teori, fishbone diagram ni ada 4 je. Yang kita ada 4M kita panggil. Machine, method, money dengan manpower. 4 je. Kat sini tak ada money kan. Jadi kita boleh tak perkataan money. Jadi Jangan remit. Kalau tanya saya, sekarang ni dah pergi 6M kan. Asal 4M. Ni dah pakai 6M. Banyak lagi. Ada isu tentang media. Banyak lagi M lain. Malah ada orang tambah dengan perkataan lain iaitu proses. Kalau ada kat sini. Nampak ni. Dia pakai form. Pakai proses. Ada yang pakai sistem. Ada yang pakai people. Ada yang pakai policy dan place. So jangan rigidkan perkataan itu. Jadi cuba tengok, ambil study sikit apa term yang digunakan kat sini. Memanglah dari segi origin orang pakai M. Kalau people ni jadi macam mains. Kalau sistem ni, kalau ada kaitan dengan penyelenggaraan, kita panggil maintenance. Dia nak pakai M jugalah kan. Tapi kalau tanya saya, dia tidaklah template ni macam nak menghukum, kena pakai huruf M saja.
Bebas nak gunakan fishbone diagram ni. Tujuan fishbone diagram ni, kita ambil contoh lah kan. Kita ambil contoh dekat sini. Sekejap saya kecilkan sikit gambar rajah ni. Ini panjang lah sikit kan, jadi kecil lah pula. Saya tengok Okey, kat sini pick up order take too long. Mengambil masa yang lama, pick up order. Kenapa? Masalah manusia and availability of staff, schedule dia, staff knowledge. Okey, bila nak buat fishbone diagram ni, you nak beritahu kenapa you nak buat produk tu. Kenapa kita nak buat produk? Katalah you nak buat produk A. Kenapa? Kenapa? Ada masalah ke dari segi kemahiran people tu? And dari segi order dia. Ini contohlah order dia. Dari segi masa dia. Dari segi proses dia. Dari segi location dia. Okay. Kemudian dia nak bagi detail. Banyak-banyak ni dia study antara banyak-banyak ni berak. Okay, time of day, weekend and weekdays, packaging, prep time. So yang paling kritikal mungkin nak study pasal prep time. So dia detailkan lagi. So 5 nama dia. 5Y. Dia kata paling kritikal ni antara 4, 4, 5 ni antara people, order, time, proses dengan location. Paling kritikal adalah proses. Bagaimana prep time varies. Jadi cerita lagi masalah-masalah yang ada. Ini tulang ikan lagi. Sebab tu tulis 5Y detail. Why. Okay, last sekali using all stand stock plan. Inilah punca dia. Inilah punca segala-gala punca menyebabkan masalah kenapa terlalu lama ni. So dia memperhalusikan permasalahan dengan menggunakan fishbone diagram. Okay, yang ini saya nak gunakan daya kreativiti anda bekerja dalam satu kumpulan macam mana membuktikan bahawa produk yang you hasilkan tu memang ada kritikal. Ramai yang bagi cadangan, ramai yang WhatsApp saya mungkin marah dengan saya reject semua sebab tidak memikirkan creative thinking tu. Ni masalahnya tak fikir pun. Saya nak buat benda pun tak payah fikir. Maksudnya tak perah otak, tak perah minda. Jadi saya tak nak produk yang tak ada perah minda. Senangnya. Orang lain sampai perah otak nak fikir. Dan saya memang terus terang, saya memang senang nak bagi A. Bagi saya tahu produk tu tak kisahlah besar ke kecil. Tapi proses tu memang merumitkan. Kena menggunakan keupayaan. Sejauh mana dengan ilmu kita masih zaman kita belajar. Dan sekolah menengah, matrikulasi ke, STP ke, diploma dan degree sekarang ni. Gunakan ilmu tu. Jangan kita punya konsep, ni projek macam geng UPSR je. Sebab tu kalau sekolah rendah, di 5 step pun tak apa. Macam ramai nak buat tajuk hanger dan sebagainya. Hanger tu untuk server sekolah rendah. Dia 5 step je. Kita 20 step. Belum tentu 20 step yang you tulis. Tu saya terima. Setakat nak garis je. Garis pun masuk dalam step ke? Dia tak payahlah. Jadi sebenarnya nanti you all akan buat 20 step pun saya akan tengok. Macam mana yang dia katakan 20 step yang sebetulnya. Okay, ini explore lah. Yang ni saya pun dah share tadi kan. Banyak lagi kat luar sana. Kalau nak pakai yang ni pun boleh dan sebagainya. Ada sini contoh dekat manufacturing, general example pun ada, untuk finance department pun ada, untuk health pun ada. Okay, jadi kita boleh tengok fishbone diagram ni untuk confirmkan bahawa produk kita tu ada value, ada permasalahan dan kita mewujudkan produk yang boleh memberi manfaat kepada orang. Okay, yang terakhir adalah mind map. Peta minda. Saya sebut mind map, adik-beradik dia semua boleh. Nak buat infografik ke, nak buat apa kita panggil tree analysis. Dia ada panggil road map. Ada yang panggil mind map. Ada yang panggil tree analysis. Terpulang. Maksudnya kat situ nak mencambahkan lagi apa yang mungkin tak ter-highlight dalam SWOT ataupun you nak summary balik dalam roadmap tu, masuk sikit-sikit SWOT, masuk sikit-sikit supply demand, masuk lagi fishbone diagram dan masuk ke benda-benda lain. Supaya kita nampak dekat mind map tu macam kita lah kan, bila you dapat idea kan, kita basic kan, sebagai manusia yang biasa kebanyakan orang akan mula buat mind map. Bila nak fikir idea je, kita duduk dalam satu kumpulan, kita akan mula buat bulat lah, buat petak dan sebagainya. So kat situ zaman sekarang orang panggil visualize. Ada yang panggil visual steering mapping. And ada yang panggil infografik dan sebagainya. Itu antara usaha-usaha kita lah. So kita ada 5 semuanya. Yang pertama kita dah draft 10 hingga 20 tajuk. Kemudian yang kedua kita dah buat SWOT analysis. Yang ketiga kita dah buat supply and demand. Yang keempat berkaitan fishbone diagram atau Ishikawa atau cause effect diagram. Yang terakhir adalah roadmap, mind map dan seangkatan dengannya. Jadi buat ni bukan perfect. Okay, sebab tu you all buat supaya nanti bila nak hantar report tadi dah ada buat dah sikit-sikit. Tak adalah nanti sibuk minggu ke-8, minggu ke-9 baru nak buat. Jadi saya pun tahu progress.
Macam ni tajuk. Dah tahu dah mana yang dah ready, mana yang belum ready. So besok nanti baru tahu. Baru yang ada yang nak tukar tajuk nanti fikir-fikir balik. Macam tak boleh pergi je tajuk ni. Macam nak buat SWOT pun tak nampak. Nak buat fishbone diagram pun tak nampak permasalahan. Jadi dia akan jumpa. Sebab tu stage creativity ni tak ada masalah. Saya faham sangat. Nak tukar tajuk lah, nak tukar dan sebagainya. Dekat part creativity ni lah. Dah masuk innovation tak boleh lah. Jadi minggu ni dan minggu depan masih lagi orang kata peluang yang saya bagi untuk masing-masing nak merombak tajuk, nak lagi khususkan produk dan sebagainya untuk part creativity. Minggu depan last creativity. So minggu 1 kita dah masuk inovasi dah. Jadi tak apa yang bahagian ni saya cuma nak kongsikan supaya saya tak nak rigid kan. Kalau saya buat slide, you all semua ikut. Jadi saya tak nak you ikut slide saya tu dan slide saya pun umum. Jadi saya minta you explore sebab benda ni ada yang common, SWOT biasa, supply and demand biasa, roadmap biasa. Okay, cuma ini je lah fishbone diagram saya letak. Mungkin ada yang first time tengok. Tapi saya tak yakin lah, dah biasa sangat lah. Kalau you kerja dekat industri, memang pakai fishbone diagram. Apa-apa tulang ikan ni yang dulu kita pakai. Sebab kita nak tengok, kita mampu tak dari segi manusia, dari segi machine, dari segi duit, dari segi method, dari segi material, dan dari segi maintenance, dari segi sekarang ni zaman media, social med macam mana dan sebagainya. Jadi semua tu kena fikirkan. Okay, alright. Dengan ada sedikit masa ni saya buka soalan jika ada soalan untuk tanyakan berkaitan yang kita dah selesai 1-4 ni. Keempat-empat kita punya SWOT analysis, supply and demands, fishbone diagram dan juga kita punya roadmap. Ada soalan, saya buka soalan. Kalau nak tanya direct pun boleh, dekat bahagian chat pun tak apa. Sebab tu kelas creativity ni sebenarnya projek. Jadi saya kena ambil keputusan. Kalau saya nak mengajar teori, nanti projek kita tak nampak. Jadi sebab tu saya ambil peningkatan, saya bawa pergi projek sambil-sambil tu slate teori. Tak apa, teori tu masa you bentang saya slate lagi teori tu. Teori kat sini maksudnya pengetahuan lah. Apa yang penting kat sini. Tapi untuk creativity, tema kita buat ni creativity ada banyak bahagian. Semua saya masuk sini kita panggil creative thinking. Pemikiran kreatif. Okey, ada soalan? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan, Isnin. Kan? Bukanlah complete. Bukan complete, faham tak maksud saya? Yalah, you dah ada tajuk, sekarang ni berfikir-fikir sambil-sambil tu kan. Jadi, dah ada dalam slide tu. Fishbone diagram, satu slide contohnya. Dah ada supply and demand, satu slide. Dah ada apa tadi? SWOT analysis, satu slide. Supply demand, fishbone diagram dan juga roadmap. Tak siap pun tak apa, tapi dah tunjuklah, maksudnya boleh ceritalah supaya you pun kalau siap pun saya akan kritik. Oh ni ke? Bukan macam ni. Jadi saya akan tengok sejauh mana you duduk dalam satu kumpulan berfikir untuk selesaikan 4 ni. So kita nak selesaikan bahagian kreatif, bahagian kreatif ni. Bukanlah kata dah siap-siap lama lagi evaluation saya untuk yang final nanti. Minggu ke-14 nanti bila you nak submit, yang tu baru yang dah selengkapnya. Yep, lebih kurang macam draft lah rangka. Betul, boleh. Macam minggu ni kan, bila you present, baru grup lain yang tak bersedia tu pun nampak, alamak. Ada yang tak bagi draft kan, ada yang bagi draft dan sebagainya. Ada efforts, memang saya nampak. Saya pun terkejut, first pembentangan, draft ni lukis gambar betul-betul ni. Jadi, baguslah, good efforts. You dah tunjukkan kat situ. Jadi, saya sukalah yang grup, siapa yang bentang hari Isnin itu, kan ada markah teamwork kan, nampak tu effort tu. Tapi tak adalah saya menghukum kumpulan lain, tidak. Saya nak tengoklah sejauh mana bila saya bagi task every week, untuk pembentangan. Bukan banyak. Kalau ikutkan saya nak 4 slide je lah. Paling minimum 4 lah. Lebih tak ada masalah. Lebih bagus. And slide untuk SWOT, supply demand, fishbone diagram dengan roadmap. At least kena ada 4 slide lah. Secara minimum. Saya yakin lebih. Yang lebih tak ada masalah. Okay, next. Ada? Ada soalan? Saya nak cerita benda itulah. Kalau saya inform dekat grup WhatsApp nanti ada yang tak jelas. Gunakanlah, tema kita adalah creativity. Saya tak nak rigid kan. Mungkin ada orang pakai SWOT, ada yang pakai nama SWOTA, ada yang pakai SWOTAS. Tak kisah, explore lah. Mungkin saya bagi supply demand, you tambah lagi supply demand dan apa. Ikut flexibility, saya bagi ruang. Okay, fishbone diagram ni, mungkin tulang ikan you lagi banyak tulang dia. Saya tunjuk 6 je, mungkin ada 8, ada 10, ada 12.
roadmap terpulang pada kreativiti, macam mana you nak rectify. Dengan ilmu-ilmu yang you belajar, masa ilmu belajar pengurusan perniagaan, belajar masa accounting, belajar pemasaran, belajar international business, belajar behavior, belajar zaman diploma dulu, belajar apa kemahiran hidup, semua apply. Boleh secara bebas. Subjek ni saya tak nak, saya sendiri nak tengok bakat. Setiap orang ada bakat dan setiap orang ada cara dia sendiri dalam menunjukkan idea dia. Jadi saya tak ada menyekat. Cuma kalau saya tak bagi guideline atau rubrik macam ni, mungkin tak jadi nanti. Sebab tu saya letak 5 lah untuk kreativiti. Yang pertama adalah idea, 10 atau 20 tajuk. Kemudian kita ada SWOT analysis, kemudian kita ada supply demand, fishbone diagram dan juga last sekali roadmap. Okey, ada soalan? Jadual kita minggu depan tak ada masalah. Kita akan mula pukul 5 lah. Macam grup kita ni mungkin terlajak sikit lah kan. Jadi kalau nak make sure kita ada 8 kumpulan, semua present on time cepat. Macam hari tu kan kita present cepat je, pukul 6 kita dah boleh habis. Saya nak tengok progress tu. Mungkin disebabkan kali ni ada 4 slide, mungkin lajak sikit ke kan. Mungkin 6 suku dan sebagainya. Kalau tak habis, kita sambung. Saya mungkin fikirkan mungkin tak habis, mungkin kita akan sambung hari Khamis lah. Kawan yang tak dapat present hari Senin tu mungkin kita akan sambung hari Khamis. Dan mungkin bulan puasa ni mungkin kalau tak ada apa-apa hal, mungkin kita ada kelas hari Khamis lah macam hari ni. Kemudian hari Khamis juga platform saya nak cerita kesinambungan sebab kita nak fikir pasal inovasi juga. Okey, ada soalan? Itu je. Kalau saya nak kongsi yang tu je, nak highlight tu dan saya nak tahu feedback, direct feedback. Faham ke tak faham, tahu ke tak tahu. Okey ke semua? Okey. Okey. Tajuk ada masalah semua? Setakat ni mungkin ada yang tak finalize lagi dan sebagainya. Okey, saya highlight lagi sekali, mungkin ada yang terlepas pandang. Produk yang kita nak buat ni bukanlah produk yang macam kita ambil barang recycle kita buat. Bukanlah kita tengok dekat orang kita nak selesai masalah nak gantung baju, kita buat set hanger baru untuk gantung baju. Bukan. Kita ni nak gunakan pemikiran yang melibatkan something yang ada nilai. Kan? Macam saya cerita itu kan. Dia fikir tu. Kat rumah nak pakai tudung salji. Ni idea tahun 2000, mungkin 2014, 2013. Jadi zaman rumah maju sekarang, dia orang tak nak pakai tudung salji tu, mungkin tak cantik. Ataupun dia orang suka macam apa, rumah nampak simple kan. Rumah moden simple, tak nak pakai tudung salji. Saya orang kampung, tudung salji sangkut kan dekat belakang pintu. Tapi zaman sekarang mungkin tidak. Jadi dia nak keluarkan what's next. Takkan tudung salji banyak rupa macam tu je. Jadi dia fikirlah nak buat tudung salji. Okey, material bukan material plastik. Dia mulalah fikirkan material apa. Macam-macam dia fikir. Nak pakai kayu lah, nak pakai mengkuang lah, nak pakai apa. Lalas dia fikir, nak pakai kain net. Yang kain net yang boleh washable. Jadi maksudnya, kita tahu tudung salji akan mudah kotor. Jadi kita mudah nak basuh. Jadi washable. Lepas tu fikir pula, buat net, tutup je. Alamak, takkan tutup macam ni pun sama juga besar. Benda ni boleh kecil tak? Okey, sebab kadang-kadang orang ada lauk 1, ada lauk 2, ada 3. Macam mana nak resize kan tudung salji tu? Dia fikir ada satu tudung salji boleh size XL, L, M, S. Okey, kemudian dia nak buat bentuk dalam bentuk 3D. Supaya 3D dan kemudian dia nak dapat benda tu boleh lipat. Boleh basuh-basuh tu lipat, boleh simpan kat laci. Jadi dia kena fikir benda tu semua. Jadi sepanjang proses nak cipta produk tu kena banyak berfikir. Itu yang dikatakan produk kelas kita. Kadang-kadang setakat beli kertas, potong bagi 4, berbogam, letak tali, letak lampu, siap. Itu bukan. Itu bukan. Kan? Beli payung, letak lampu, letak radio, apa semua, siap. Itu tak. Itu sekolah rendah punya. Kan? Jadi kalau konsep beli, pasang, itu bukan. Itu DIY. So kita bukan DIY. Terus semalam banyak juga cadangan tu, saya laju je. Next. Sebab saya tahu tu DIY. Okay, alright. Okay, ada apa-apa tambahan soalan? Sekejap je, kita nak jumpa sekejap je. Kita nak meet sekejap je. Supaya saya nak bagi ruang lah, mungkin you all dengan lebih masa ni boleh bincang ke dengan kawan-kawan dan sebagainya.
Ada soalan tambahan nak tanya? Saya kena detail dalam projek ni sebab kita dua dalam satu. Sambil buat projek, sambil tu dapat ilmu. Kalau setakat potong kertas, gunting, tampal tu, saya tak boleh nak bagi ilmu tu. Jadi tanpa you sedar sebenarnya apa yang you buat ni sebenarnya itulah sebenarnya orang kata kalau kata nak buat drafting. Rupanya bila bekerja nanti memang kerja drafting. Bila buat produk memang scratch idea. Memang kita kena fikir baik buruk, kelebihan, kelemahan. Jadi saya nak you make realize selama ni mungkin belajar SWOT in general, sekarang ni kita gunakan SWOT untuk realize untuk product development kita. Kan? Okay, kalau diam je tak ada apa-apa, saya pun tak nak ambil panjang-panjang. Saya rasa itu jelas sekadar untuk sesi untuk hari Khamis ni, kita ambil masa yang sekejap sahaja untuk membincangkan dari segi what's next kita punya pembangunan produk. Saya harap minggu depan yang maksud saya kan, kita tak perlu present yang hari tu, tapi you all dah boleh kemas kini kan, sebab last kali kita memang kena siapkan slide kan, tak kisahlah slide tu, slide yang first draft mungkin banyak kan, esok nak buat presentation kita cut off lah balik kita punya slide presentation tu. Okay, tapi yang paling penting kenapa slide yang banyak tu bantu, sebab mudah kita nak buat report nanti. Nanti lepas ni kena buat report kan. Jadi keluarkan balik slide tu jadikan report. Jadi masa buat report tu tak payah fikir lagi lah sebab benda semua ada dalam slide. Cuma tengah nak menulis saja. Kan? Saya punya report pun tak nak banyak muka surat kan. Tengok balik rubrik. Kita ni nak buat apa-apa, nak buat slide ke nak buat apa, tengok balik rubrik saya. Supaya you tak adalah over sangat, ada yang tidak terlebih-lebih. Dan saya memang susun tu je, memang ngam-ngam je. Dan kita kena habiskan kreativiti dan kita nak masuk inovasi pula. Sebenarnya kreativiti antara benda yang paling sikit lah. Inovasi dengan design tu banyak. Kita punya inovasi dan juga design tu banyak. Teknologi saya ambil benda yang mudah je. Benda yang dah ready made. Teknologi bukanlah kita nak study benda-benda yang terlalu orang kata apa IR 4.0 tu tidak. Kita ambil benda yang basic and simple yang ready made. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sedikit saja kita ada kongsi hari ini berkaitan dengan keperluan dalam menghasilkan satu produk atau perkhidmatan dengan usaha kreativiti. Spesifik dia pemikiran kreatif. Di situ kita sangat penting mengeluarkan beberapa idea. Jadi kalau you all nak menghasilkan sesuatu, tak cukup satu idea, kena keluar sebanyak mungkin. Okay, sebab tu saya letak 10-20. Kalau ikutkan saya lebih. Kalau saya nak menghasilkan sesuatu pun biasanya akan lebih daripada 20 sebenarnya. Okay, yang kedua adalah berkaitan kita nak tahu berkaitan betul ke kita nak buat produk ni. So basically you all pun dah didedahkan, jadi saya pun tak nak hilangkan. Sebab tu saya keluarkan SWOT analysis. Benda yang biasa kita buat. Yang ketiga adalah supply and demand. Ini tak nak jadi short sendiri. Saya tak nak bila you fikir buat produk untuk short sendiri dan dapat A. Tak, kita kena fikirkan supply and demand. Yang keempat, sebab saya nak dekat you dengan industri. Bila industri memang kita pakai fishbone diagram. Jadi kena pakailah fishbone diagram. Yang kelima adalah bila dah nampak semua dah clear, lontarkan, visualizekan dalam roadmap. Roadmap ke peta minda dan sebagainya. Okay? Itu saja untuk perkongsian hari ini. Terima kasih semua. Mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan kesalahan. Kita akan jumpa pada minggu depan, sesi pukul 5 petang untuk saya nak melihat dari segi slide yang seterusnya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Kalau ada apa-apa boleh tanya lagi kat grup WhatsApp Okey. Doktor, terima kasih. Kan. Doktor. Saya tahu semua ini hilang, semua baru dapat PTPTN. Kawal kewangan tu. Simpan sikit untuk projek kita ni. Bukanlah guna banyak tapi simpan sikit. Doktor nak tanya sikit boleh? Ya, saya silakan. Bukan nak tanya. Macam grup kami nak tukar produk lain boleh? Macam semalam, doktor ada bagi 3 cadangan untuk grup kami. Kerusi press chair, Bravo truck dengan yang apa tu? Yang kereta punya window tu. Okey. Kami dah pilih window, jadi kami nak tukar Bravo truck. Itu pun cadangan doktor juga semalam. Bravo truck tu pun dah ada orang buat tau. UPSI pun ada unit pembangunan kan dekat pembangunan JPHP pun dia dah masuk pertandingan inovasi Malaysia dah untuk yang tu. Jadi kalau you nak menghasilkan produk tu tak bolehlah sama dengan orang lain, itu je. Jadi boleh nak tukar tu. Nanti saya lah selalu kacau. Lagi-lagi dekat bahagian design nanti.
ni macam orang lain punya tak boleh macam ni. Kena tukar material. Jadi bila kita membuat satu yang banyak kan, kalau tanya saya pergi college community pun ada orang buat. Saya pergi dekat PISAS pun ada orang buat. Saya pergi sekolah menengah baru universiti pun ada orang buat yang tu juga. Jadi dalam kepala saya selalu memikirkan apa lagi you nak buat. Maksudnya design macam mana lagi nak buat sebab orang nak buat. Ada yang buat ringan, ada yang buat kecil, ada yang buat laju, ada yang buat tak ada bunyi. Bayangkan naik tu tak ada bunyi. Kan? Satu lagi benda ringan tapi kuat. Dia boleh letak bertingkat-tingkat, nampak ringan naik tangga, boleh bertingkat-tingkat. Itu yang opsi buat. Satu lagi macam ergonomik, orang yang menolak troli tu tak sakit badan, jalan tegak macam biasa je. Jadi kiri kanan depan belakang orang nak buat. Jadi bila you all nak buat, mungkin ada sedikit kekangan kat sikit lah supaya you tak boleh buat benda yang sama dengan orang lain yang nak buat. Kan? Itu yang kita belajar sebenarnya. Kreativiti ni memang nak tak nak, memang kita kena menghasilkan sesuatu yang belum dicipta oleh orang lain. Sebab tu saya tak ada rigidkan produk tu macam mana, supaya produk itu menjadi sesuatu. Saya cuma nampak semalam dekat window tu banyak ruang untuk you improvise. Banyak lagi orang tak buat. Jadi saya pun nampak tapi masih banyak lagi plenty room yang untuk tambah baik. Itu maksud saya. Bukanlah saya kata saya nak mengalang, saya cuma nak beritahu tentang pro and cons. Okey doktor, faham. Maksud saya itulah. Saya kalau nak tukar boleh, saya izinkan. Tapi you kena fikirkan macam mana you nak come up benda tu yang memang kalau sekali je dengar, okay, alright, ni memang tak ada lagi orang cover. Benda yang sama yes, tapi you design spec yang berbeza. Macam orang jual produk lah kan. Jadi macam orang jual aiskrim. Aiskrim memang jual aiskrim tapi ada banyak perasa. Ada yang jenis ada coklat, ada yang tak ada coklat, tu macam makanan. Tapi you nak buat macam tu, troli macam tu, yes, orang lain pun buat. Tapi macam mana membezakan you dengan orang lain? Itu maksudnya. Okey doktor, faham. Boleh. Alright. Boleh. Kalau tanya saya, kalau nak tukar tak ada masalah. Tapi cuma itu je lah yang saya nak sampaikan. Tak apa, sebenarnya improvement tu kita akan buat week by week lah. Okay, mungkin hari ni design macam ni, besok tambah baik, lusa tambah baik, lama-lama dapat dah tu. Okey doktor. Terima kasih. Okay, sama.